Salam hormat dan salam perpaduan. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 13 Januari bersama saya Vanessa Mering. Kerajaan Sarawak sedang mengkaji penubuhan dana pencen untuk anggota Perkhidmatan Awam negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bagaimanapun berkata perkara itu masih dalam perbincangan dan memerlukan masa untuk dimuktamadkan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan penubuhan dana itu juga harus mengambil kira situasi keuangan kerajaan negeri Sarawak. Tambahnya, kerajaan Sarawak telah tubuhkan dana kekayaan berdaulat sendiri dan pendapatan Sarawak dijangka akan meningkat. Katanya sekiranya keuangan kukuh, kerajaan boleh lakukan apa sahaja tetapi perlu berhemah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian semasa berucap pada Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak 2023 di Kuching. Pada November lepas, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meneruskan rang Undang-Undang Dana Kekayaan Berdaulat 2022 dengan peruntukan awal berjumlah 8 bilion ringgit daripada kerajaan negeri. Dana itu akan diuruskan secara profesional dan telus oleh lembaga penjaga yang terdiri daripada pakar dan profesional dalam bidang keuangan dan pelaburan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menzahirkan penghargaan kepada penjawat awam negeri yang sering memberi kerjasama baik dalam menjayakan agenda kerajaan negeri. Beliau juga mempunyai sasaran agar agensi-agensi di bawah kerajaan negeri menjadi lebih berdikari dan tidak lagi bergantung pada kerajaan terutama dari sudut pendapatan mereka. Masa depan Sarawak terus cerah dengan kestabilan politik dan pembangunan yang pesat di bawah kepimpinan gabungan Parti Sarawak GPS yang diterajui oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas memberitahu Premier Sarawak mempunyai visi untuk membangunkan dan mengubah Sarawak menjadi negeri maju di Malaysia menjelang 2030. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari merupakan seorang pemimpin yang mempunyai visi yang jelas untuk masa depan Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tambah beliau, antara bukti kejayaan yang telah dicapai semasa kepimpinan beliau ialah nilai pendapatan negeri menunjukkan peningkatan yang ketara. Jelasnya, menerusi kepimpinan Premier pada 2017, hasil Sarawak yang dijana ialah berjumlah 6.7 bilion ringgit, diikuti 7.2 bilion ringgit pada 2018. Manakala pada tahun 2023 telah mengunjurkan hasil melebihi 11 bilion ringgit. Sebuah kolej kemahiran tinggi MARA KKTM dicadangkan untuk dibina di Sarawak dalam usaha untuk terus memperkasa sektor pendidikan di negeri ini. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia bakal menjadi kolej KKTM pertama di Sarawak dan pembinaannya kelak antara lain akan menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi khusus untuk mengisi kekosongan sektor industri terutama dalam sektor minyak dan gas di Sarawak. Datuk Rubiah yang juga Ahli Parlimen Kota Semerahan menjelaskan cadangan bagi pembinaan kolej berkenaan akan dibawa ke peringkat kementerian untuk pertimbangan dan ia bakal dibangunkan di kawasan Kota Semerahan atau kawasan berdekatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri sesi libat urus Timbalan Menteri bersama warga kerja Majlis Amanah Rakyat MARA Wilayah Sarawak di Institut Kemahiran MARA Kuching. Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rubiah berkata 2 lagi Maktab Rendah Sains MARA MRSM dijangka beroperasi di Sarawak, iaitu MRSM Bintulu yang kini dalam fasa penyiapan manakala MRSM Lawas masih dalam proses perolehan. Setakat ini Sarawak mempunyai 3 buah MRSM iaitu di Kuching, Mukah dan Betong. Ujar beliau lagi, Kerajaan Persekutuan mendukung hasrat Kerajaan Sarawak yang kini giat dalam membangunkan sumber-sumber ekonomi baru seperti hidrogen dan spektrum. Usaha itu katanya memerlukan pekerja berkemahiran tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Datuk Rubiah juga yakin MARA Sarawak dapat menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri khususnya dalam melaksanakan program pelaksanaan dan penerokaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui menerusi Sarawak Energy Berhad, SEB dan
dan pemodenan pengangkutan awam menerusi agensi seperti Sarawak Metro dan Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS. Katanya kerjasama itu bukan sahaja bertujuan untuk membangunkan negeri semata-mata, malah sebagai platform untuk memasarkan graduan berkemahiran keluaran MARA untuk kepentingan negara. Hubungan bilateral antara kedua-dua Kementerian Pengangkutan di peringkat Sarawak dan Persekutuan terus diperkukuh dalam usaha mentransformasikan sektor berkenaan di negeri ini. Kerana itu, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin mengetuai delegasi pegawai-pegawai daripada kementerian berkenaan mengadakan kunjungan hormat terhadap rakan sejawatan Anthony Lok Siu Fook di Putrajaya pada hari Rabu. Kunjungan tersebut bertujuan membincangkan beberapa isu berkaitan selain mengetengahkan cadangan untuk menambah baik sektor pengangkutan di Sarawak. Antara topik yang telah dibincang adalah dasar-dasar melibatkan darat, maritim dan sungai selain penerbangan. Ini termasuk pelesenan dan dasar mengenai autonomous rapid transit serta hal-hal menyelamat, mengalih dan melupuskan bangkai kapal di saluran pelayaran utama kawasan pantai dan sungai di Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee juga memberi fokus terhadap pembesaran dan naik taraf lapangan terbang dan penyediaan perkhidmatan udara luar bandar di negeri ini. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mencadangkan kepada Malaysia Aviation Group MAG untuk mengkaji hubungan penerbangan yang lebih baik untuk pelancong riadah dan perniagaan ke Sarawak dan dari Sarawak. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin turut mencadangkan Malaysia Airlines Berhad MAB untuk menghasilkan strategi pemasaran untuk membawa lebih banyak pelancong antarabangsa ke negeri ini. Datuk Seri Lee juga berkata MAG dan MAB perlu membawa lebih ramai penumpang antarabangsa ke Sarawak melalui rangkaian antarabangsa mereka dan rakan kongsi dari kira-kira 1,000 destinasi di seluruh dunia melalui perkongsian kod sedia ada dan beberapa pengaturan perkongsian syarikat penerbangan. Beliau memberitahu demikian ketika mengetuai rombongan kementerian pada pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines Izham Ismail bersama pasukannya di Akademi MAB Petaling Jaya Selangor pada Khamis. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Izham membentangkan mengenai operasi, latar belakang, strategi masa depan dan penyusunan semula struktur MAG. Beliau juga memaklumkan bahawa MAB sedang pulih dengan baik dan dalam kedudukan yang kukuh seiring dengan peningkatan semasa dalam permintaan untuk perjalanan udara global dan domestik. Izham dalam pada itu memaklumkan Malaysia Airlines telah meningkatkan kekerapan penerbangan domestik untuk Kuala Lumpur, Miri kepada 3 kali sehari dan 4 kali sehari pada hari Isnin, Jumaat dan Ahad. Jelasnya pada tahun baru Cina ini, Malaysia Airlines telah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia untuk mengendalikan 7 penerbangan tambahan dari Kuala Lumpur ke Kuching, diikuti dengan 9 penerbangan tambahan ke Sibu dan 1 penerbangan tambahan untuk laluan Kota Kinabalu ke Kuching. Bagi Firefly, cabang tambang rendah MAG telah memperoleh 3 penerbangan tambahan untuk laluan Pulau Pinang ke Kuching. Perkara lain yang dibincangkan termasuk isu perkhidmatan udara luar bandar di Sarawak, laluan baharu yang berpotensi, tambang penerbangan dan kawasan berpotensi kerjasama dengan MOTS. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Konsortium Sarawak Belanda iaitu Agro McTigan Sdn Bhd di bangunan Baitul Makmur Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut yang telah diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Agro McTigan, Lucas Jenka. Pertemuan tersebut turut membincangkan pembangunan sekuriti makanan Sarawak yang akan membantu kumpulan terpinggir dan berimpak tinggi mengambil bahagian secara aktif dalam ekosistem sekuriti makanan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk meneroka pembangunan dan operasi pusat konsolidasi di Sarawak melalui inovasi dan teknologi Belanda. Ia juga untuk mewujudkan peluang selaras dengan misi Sarawak menjadi pengeksport makanan bersih menjelang 2030. Datuk Seri Fatimah
ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu berkata pihak kementerian tertarik dengan peluang yang dapat memberikan manfaat terutamanya pemerkasaan golongan wanita di negeri ini. Ini termasuk melibatkan keusahawanan dalam pelbagai lapisan dan bagaimana ia boleh membawa ke platform yang lebih tinggi selain meningkatkan pendapatan golongan wanita. Untuk rekod, Agromectigen adalah syarikat Sarawak Belanda yang memberi tumpuan kepada sistem keselamatan makanan yang mampan dan inovatif. Seramai 100 penerima sumbangan menerusi program Sejambak Kasih bersempena sambutan Tahun Baru Cina yang bakal diraikan. Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Pengiran Muhammad Najib Pengiran Muhammad berkata sumbangan berupa hamper, barangan keperluan asas dan wang tunai bertujuan untuk meringankan beban kewangan selain memberi keceriaan kepada penerima. Pengiran Muhammad Najib menambah sumbangan itu juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Jelasnya program anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat itu diadakan setiap tahun merangkumi 3 perayaan utama di Sarawak iaitu Tahun Baharu Cina, Hari Raya dan Hari Gawai Dayak. Beliau berkata demikian merasmikan program Sejambak Kasih di Miri. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 13 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam perpaduan.